Sekarang kita akan gunakan modul ni, persamaan kuadratik. Dalam satu boleh buat, saya dah ulang balik. Kita akan start ulang balik pada bab 1 sampailah habis tingkatan 4. Okay. Jadi kita tengok nota lebih kurang, ringkas balik. Okay. Ungkapan kuadratik kat situ adalah syarat utama dia, kuasa tertinggi mestilah 2. Dan melibatkan satu pemboleh ubah saja, maksudnya X. Dan A, B, C tak kira, yang tu bukan. Itu. Dan dia kata X saja. Persamaan am dia adalah melibatkan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kat situ kan. Jadi itu kita panggil dia ungkapan kuadratik. Kan? Ungkapan kuadratik. Jadi beza dia, cerita dia. Dia ada tiga benda kat sini. Kan? Yang pertama namanya ungkapan. Kena ingat ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik dia mesti ada kuasa 2. Syarat dia ada kuasa 2, okey lah tu. Formula dia AX kuasa 2 campur BX tambah C. Ini ungkapan kuadratik kan. Asal ada, mesti ada kuasa dia paling besar X kuasa 2. Kalau ada nombor depan X kuasa 2 tak ada masalah, boleh. Dia tambah lagi orang, tak ada masalah. Tambah lagi boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi kuasa paling besar adalah kuasa 2 sahaja. Kan? Selagi ada kuasa 2, namanya adalah ungkapan kuadratik. Kalau dia bagi kat situ, contoh saya bagi kat situ 3x kuasa 2. Ini pun dah jadi kuadratik. Ini pun dah ungkapan kuadratik kita bagi. Kan? Expression. Kalau saya bagi ke 2x kuasa 2 tolak 4. Ini pun ungkapan kuadratik. Saya ambil ini dengan ni saja. Boleh. Asalkan syarat pertama mesti ada kuasa 2. Yang kedua, bila kita tukar jadi fungsi kuadratik, iaitu kita hanya letak depan ungkapan kita ada satu benda lain, iaitu ada fx. Fx ini simbol saja. Jadi kat situ jadi ax kuasa 2 campur bx tambah c. Fx ni boleh bertukar-tukar huruf f dia, fungsi. Kan? Jadi f boleh jadi g, jadi k, h, jadi apa suka hati dia. Nama siapa punya ni? Siapa punya fungsi ni? F yang punya. Contoh macam tu. Ada fungsi lain siapa punya? G punya. Dia boleh. Ini kita panggil dia fungsi kuadratik. Nombor 3, kan? Tiba-tiba dia jadi AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Ini bertukar jadi kita panggil dia persamaan. Persamaan kuadratik. Nanti kita akan belajar. Persamaan kuadratik. Kan? Okay? Kemudian ada satu lagi. Tiba-tiba last sekali nombor 4. Kamu jumpa tentang AX kuasa 2 campur BX campur C lebih besar daripada kosong. Ini lebih besar, lebih kecil semua ni. Ini kita panggil dia ketaksamaan kuadratik. Ini istilah dulu. Okay? Tapi semua sebab dia nama dia kuadratik, dia mesti kuasa 2. Mesti ada kuasa 2 kan. Contoh kan. Okay? Jadi ini cerita tentang apa? Istilah ungkapan, apa fungsi, apa persamaan, apa yang dimaksudkan dengan ketaksamaan. Itu saja. Okay? Kemudian yang penting kau belajar kat sini adalah pasal apa? Nombor 2. Fungsi kuadratik. Dalam fungsi kuadratik, yang pertama sekali daripada formula kita buat tadi, fx sama dengan ax kuasa 2 campur bx campur c kat sini, kita boleh kenali graf dia. Kenali graf kuadratik. Macam mana kenali graf kuadratik? Yang pertama A. A ni dia memberikan sifat dia, kita panggil pertama bentuk graf. Bentuk graf. Jadi maksudnya kalau A kita positif, graf senyum. Kalau A negatif, graf masam. Itu cerita yang pertama. Apa kegunaan A? Itu kan. Okey. Dia bagi kat bawah ni ada cerita dia lebih kurang bentuk graf. Okey. Boleh? Kemudian bila dah ada bentuk graf, contohlah saya ambil bentuk graf A positif, bentuk graf senyum. Daripada bentuk graf ni kita boleh nampak apa? Titik yang paling bawah sekali. Kita panggil kat sini titik minimum.
Nah, pada titik minimum ni dia adalah koordinat, iaitu mesti ada X, mesti ada Y pada titik minimum. Yang mana X ni kita boleh potong macam tu ha, nampak X. Dia bahagi dua, iaitu kita panggil X juga dikenali sebagai adalah paksi simetri X tu. Manakala Y pula dia macam ni. Y itu adalah kita panggil dia had minimum atau had pula. Nilai minimum, maksudnya paling rendah. Ini yang kita faham untuk kita panggil dia fungsi kuadratik, fungsi kuadratik. Okey? Sama juga cerita dia kalau dia terbalik. Kalau dia terbalik, dia beza dia sikit je. Kalau dia terbalik pun titik yang atas ni akan jadi titik apa? Maksimum. Yang lain sama. Yang lain sama. Titik maksimum kita akan menghasilkan koordinat X, Y. Siapa X dia? Paksi simetri. Y dia siapa? Y dia pula sekarang ni tadi kita panggil nilai minimum. Sekarang dah jadi nilai maksimum. Okey, bagi pelajar yang belajar AMAT, dia 2 kali belajar benda ni. 2 kali akan jumpa. Okey, dalam persamaan kuadratik kamu dah belajar dalam tingkatan 3 pun ada. Soalan kuadratik ni lebih kurang. Macam mana kita selesaikan kuadratik, kita pakai kalkulator. Untuk faktor dia kita akan pakai kalkulator. Yang ni form 3 punya tak apa. Saya akan terus pergi kat soalan hari ni. Kita tengok soalan kuadratik. Kalau kamu ada apa-apa nak tanya, bagi tahu cakap je. Nombor 1, selesaikan persamaan kuadratik. Dia suruh selesaikan. Okey, apa dia bagi? Dia bagi 1 per X tolak 2 sama dengan 5X per dengan 4X tambah 3. Markah dia 4. Okey, bila dia suruh selesaikan persamaan kuadratik, jalan kerja kita, yang pertama, kita kena jadikan dia persamaan am. Apa persamaan am? Kita kena dapatkan dia AX kuasa 2 campur BX campur C. Yang penting mesti jadikan sama dengan kosong. Okey. Nombor 2, kita faktor. Bila kita faktor tak ada masalah, guna kalkulator pun boleh. Cuma kena tulis faktor dia dalam bentuk 2 kurungan. Kena tulis faktor dalam bentuk 2 kurungan. Dan nombor 3 adalah jawapan yang jelas. Jawapan kalau X, kita tulis X sama dengan apa, X sama dengan apa. Itu kalau soalan dia kata apa, selesaikan. Cuma kita boleh ubah sedikit saja. Biasanya saya akan buat apa dulu? Saya akan buat ni dulu. Nombor 1, memang kita kena buat ni dulu. Kemudian saya akan pergi tekan kalkulator dulu, akan pergi ke jawapan. Ini step nombor 2. Guna kalkulator. Kemudian baru kita patah balik buat faktor. Ini maksudnya masa kita buat nombor 1, kita dah sedia ruang untuk faktor. Betul, kita terus skip kat sini, kemudian baru patah balik. Itu kaedah. Biasanya yang itulah. Cuma kaedah yang paling susah sekalinya, dah macam cakap macam apa nama Johan pula kan. Okey. Nak buat ni lah persamaan jom kita tengok persamaan soalan ni 1 per X tolak 2 sama dengan 5X per dengan 4X tambah 3. Yang ini macam biasa kalau jumpa pecahan, yang terbaik adalah darab silang. Darab silang. Jadi saya akan jadikan 1 darab dengan apa pun tak defect. Sama dengan yang ini 5X darab dengan kita buat kurungan dulu. Pelan-pelan supaya tak careless. Yang ini dah boleh kembangkan masuk dalam 4X tambah 3 sama dengan 5X kuasa 2 tolak dengan 10X. Okey, susun. Okey, nak susun, nak jadikan kosong, sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh, mana-mana suka hati kita. Contoh, saya akan tengok chief dia kat mana. Chief dia adalah kuasa 2. Kuasa 2 duduk belah kanan. Dan kuasa 2 kita baik, positif. Kalau dia positif, maksudnya saya akan jadikan kosong sebelah sini. Dia boleh, tak ada masalah.
Jadi kita tulis semula 5x kuasa 2 tolak 10x, kawan dia 4x datang akan jadi tolak 4x. 3 pun pindah akan jadi tolak 3. Dia tak ada masalah, boleh. Okey, kemudian susun bagi cantik 5x kuasa 2. Ini ada x, ada x, maksudnya kita boleh kira, boleh campur. Jadi kita akan dapat negatif 10 tolak 4 akan jadi negatif 14x tolak 3. Ingat sampai kat sini buat 2 kurungan, kemudian jawapan kat bawah terus tulis macam ni je. Itu kaedah untuk jawab kuadratik. Ambil kalkulator, tekan mod EQN Okey, berapa A kita? 5. Berapa B kita? Negatif 14. Berapa C kita? Negatif 3. Okey, jawapan kita akan dapat X negatif 1/5 dan 3 macam tu. Okey, sekarang naikkan semula dua-dua ni ke dalam kurungan. Bila naik dalam kurungan, yang kita tulis dulu adalah X dulu. X sama dengan pula tak ada. Tolak tukar jadi tambah. Kalau tolak tukar jadi tambah. Tolak 1 tukar jadi tambah 1. 5 ni dia akan pergi ke sebelah, dia akan jumpa X. Duduk sebelah X. Gitu. Okey, yang ini pula sama. X tulis 3 saja, seorang-seorang dia tak ada masalah. Jadi tambah positif tukar jadi negatif. Ini kita panggil dia penyelesaian persamaan kuadratik. Ingat lagi ke? Boleh? Pernah buat soalan ni? Pernah kan? Exam kan? Okey. Kita pergi soalan nombor 2 pula. InsyaAllah lah, banyak kita boleh buat kan? Kita kongsi-kongsi lah. Okay, kan? Lepas ni kamu boleh pergi dan boleh cuba. Okey, nombor 2. Dia ada bagi satu segitiga bersudut tegak. Yang mana tapak dia X, sending dia 13, tepi dia X tolak 7. Okey, cari nilai X. Yang ini bila dia bagi segitiga bersudut tegak, satu benda kamu kena ingat, namanya Pythagoras. Pythagoras, bahasa Melayu punya je. Teori Pythagoras. Teorem Pythagoras mengatakan bahawa dalam satu segitiga bersudut tegak, jika yang pendek sekali A, yang kedua B dan hipotenus dia adalah C, maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Ini formula yang diberikan untuk selesaikan apa? Kalau jumpa segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi apa kita buat? Terus kita ambil kat sini C kuasa 2 adalah mana C? Ni C. 13 kuasa 2. A yang pendek. Yang ini boleh, ni boleh ni ya. X tolak 7 kuasa 2 campur B kita X kuasa 2. Jadi kamu hanya perlu kembangkan yang ini. Macam mana nak kembang? Kalau nak buat 2 kali pun tak apa. Kalau hafal jalan kerja shortcut pun boleh. Sebab dia sedang aja X kuasa 2. Yang tengah dia adalah tambah. Yang tengah adalah tambah. Jadi negatif 14. Yang belakang adalah darab. Tambah darab. Darab akan jadi 49. Masuk kat sini. 13 kuasa 2, 169. Sama dengan X kuasa 2 tolak 14X campur dengan 49 campur dengan X kuasa 2. Betul ke? Okey. Kejap. Kenapa X kuasa 2 hilang ni? Memang hilang. Tak boleh buat apa lah. Jadi kat sini kita akan dapati bahawa X kuasa 2 dengan X kuasa 2 habis. Habis apa? Sorry.
Bukan tolak tambah, nasib baik nasib baik tengok balik. 2x kuasa 2 kan. Tolak 14x, yang ini akan jadi negatif 120. Baru betul, sorry tadi silap. Terlepas pandang. Tak nampak ni. Kan tadi pula tengah dah buat kereta tadi, bila datang dia jadi macam ngantuk sikit. Wah, ada lagi. Angkat tayar. Okey. Jadi ambil kalkulator, faktorkan A kita adalah 2, B kita negatif 14 dan C adalah negatif 120. Ini topik pertama kau belajar dalam tingkatan 4 kan. Jadi kita akan dapat situ, ingat ni buat 2 kurungan dulu. X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 12. Naik ke atas. Jadi sini akan jadi X campur 5, X tolak 12. Nampak? Dapatlah jawapan kita. Cari nilai X. Jangan jawab dua-dua sebab bila ukuran dia cm, negatif tak boleh. Oleh sebab itu kita akan ambil X sama dengan 12 cm. Macam tu. Ini contoh ulang kaji. Dan exam nanti kalau jumpa kuadratik jangan salah. Kan? Buat pelan-pelan tak apa. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 3. Okey. Tengok soalan. Saya tengah kumpul duit untuk beli iPad dengan iPad pencil. Jadi tak payahlah pakai kertas. Nanti kamu doa-doa lah supaya cepat saya dapat. Jadi kamu form 5 tahun depan. Sempat saya ajar. Okay. Jadi mungkin saya akan teruskan juga kelas online walaupun kelas bersemuka dibuka. Sebab saya faham ada pelajar yang dia tak boleh bersemuka, jauh ke. Okay. Tak ada masalah kan. Saya pun tak ada masalah kalau bila kita buka bersemuka, kalau nak datang pun boleh ataupun kamu ada tempat lain belajar berdekatan, asalkan kamu teruskan belajar, jangan putus asa, teruskan saja. Okey, belajar je. Dan dengan saya senang je, walaupun macam mana pun lepas ni tahun depan kamu belajar atau tidak dengan saya, kalau kamu nak tanya soalan, jangan malu, jangan segan, WhatsApp saya. Okey, WhatsApp. Tapi jarang form 4 WhatsApp. Tunggu juga bilalah Awencha nak hantar soalan ke. Tak ada pun. Okay. Nombor 3. Diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik. Okay, dia kata kat situ X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 4 tolak PX. Dia kata punca dia. Punca dia lah sama dengan negatif 4. Dia bagi. Dia maklumat dia bagi lah. Okey. Kenapa saya tak boleh? Nampak Jadi kat sini, bila kamu nampak soalan macam ni, langkah pertama kamu nak buat, kamu kena ingat persamaan kuadratik kita mesti sama dengan kosong, bukan macam ni. Ini dia trik. Jangan tinggal macam ni. Tukarkan dia supaya jadi sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong, kita terus buat kat sini akan jadi X kuasa 2 tolak 5X campur PX tolak 4 sama dengan kosong. Sini ada X, sini ada X. Kita boleh susun semula X kuasa 2 campur. Ingat campur. Kurungan X tolak 4 sama dengan kosong. Dalam ni ada P dengan negatif 5. Siapa dulu? Kita ambil yang positif dulu. P tolak 5. Ini baru cantik jadi dia. Okay. Kemudian dia kata, ayat dia, salah satu punca. Kamu kena ingat punca ni adalah X. Punca adalah X. Jadi kalau dia kata punca negatif 4, maksudnya X sama dengan negatif 4. Itu cerita dia. Okey. Dia dah cari nilai P. Senang je. Ganti saja X dengan negatif 4. Gantikan. Okey, jadi kita akan gantikan tempat X tu dengan negatif 4. Saya akan letak sini akan jadi negatif 4 kuasa 2 campur dengan P tolak 5. X tu negatif 4 tolak 4 sama dengan kosong. Okey, yang ini akan jadi 16
campur dengan kurungan saya tak kacau dulu. Tolak 5 kat luar dah jadi 16. Sama dengan 0. Jadi saya akan pindahkan yang ini dulu ke sebelah. Jadi P tolak 5, 16 sama dengan 16. Negatif. Okey. Potong 16 pergi bawah. Jadi sama dengan P tolak 5 sama dengan negatif 1. Kamu boleh pakai algebra macam mana pun, kaedah ni lebih kurang. P sama dengan negatif 1 campur 5 dapat 4. Okay. Point dia kat sini adalah, yang penting kat sini, punca tu adalah apa? X. Punca yang dimasukkan, kalau dia kata salah satu punca ke apa, X tu adalah punca. Okay. Kemudian dia kata apa? Mana punca satu lagi? Punca satu lagi akan didapati apabila kita masukkan P pula. Bila P dah dapat 4, kita masukkan pula kepada persamaan asal kita. Bukan yang ini, bukan yang ini, yang ini. Yang telah dicantikkan. Jadi persamaan kita adalah X kuasa 2 campur P kita 4. 4 tolak 5X tolak 4 sama dengan 0. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak X tolak 4 sama dengan 0. Okey. Dan kat sini kalau kamu tengok cerita dia kat sini, apa kita dapat? Kamu kena ingat yang ini kita boleh faktor. Ambil kalkulator faktor. X1 kemudian negatif 1 B dia. C kita negatif 4. Saya salah kira ke? Kejap 16, betul ni? Ya Allahu Akbar. Sorry, salah. Ini salah. Sorry, saya salah Saya salah. Saya kira ni salah. Okay, yang ini 16 betul. 16. Yang ini campur dengan, sebab saya letak ni kat belakang tu jadi confuse. Ini sepatutnya kita kena kembang. Kita akan dapat negatif 4P campur 20. Ini tolak 4. Hai. Mampu bila dapat ni cerita dia. Jadi kat sini kita akan dapat negatif 4P. 16 campur 20. 36. 36 tolak 4. 32. Sama dengan 0. Kita akan dapat kat situ negatif 4P sama dengan negatif 32. P sama dengan negatif 32 bahagi 4. Baru dapat 8. Sorry, salah Lepas tu jawapan sini pelik. Salah kira sini, saya pergi darab pula dulu. Okey. Betulkan balik. Sini 8. Jadi 8 tolak 5 akan dapat 3X. Tambah 3 baru betul. Baru kita akan dapat X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 1. Nampak? Soalan tanya apa? Punca yang satu lagi. Negatif 4 dia bagi. Jadi yang satu lagi, yang ini jawapan kita. Punca yang satu lagi adalah sama dengan 1. Minta maaf tu dapat silap sini habis. Okey? Itu soalan kedua untuk kuadratik. Soalan kuadratik ni best sebab apa? Tengok markah dia. Ni 5, tadi apa? 4. Sebelum tu 4. Ni dah start 5 sebab kita ada benda sikit kita nak kena fikir, iaitu melibatkan apa? Dia tak bagi terus, kita kena susun dulu. Okey. Di soalan nombor 4. Tengok sekejap Soalan nombor 4 di sini, kamu tengok. Lakarkan graf bagi fungsi kuadratik. Lakar. Untuk apa? Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Okey. Langkah pertama, bila kita nak lakar, yang pertama kita kena tengok bentuk. Yang kedua, kita kena tengok pintasan. Pintasan pula ada dua. Ada satu namanya pintasan X.
pintasan X, satu lagi pintasan Y. Okey, kemudian nombor 3, ini kadang-kadang boleh letak ataupun tak letak pun tak apa, terpulang. Itu kita panggil dia nilai ataupun titik. Nilai atau titik minimum atau maksimum 3 perkara. Okey, untuk soalan macam ni, untuk matematik ni, untuk ADMAT dia lain sikit kan. ADMAT dia yang tengah ni tak payah, yang terus pergi sini. Yang tengah ni pintasan Y nak, pintasan X tak nak. Okey, apa saya buat, saya akan beritahu fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Sebab A dia positif, jadi bentuk dia senyum. Bentuk dia senyum. Dan yang belakang ni adalah C. Jadi C dia sama dengan negatif 5. Siapakah C? C adalah pintasan Y. Manakala pintasan X, kamu kena faktor. Bila kamu faktorkan. Faktor, kita akan dapat X sama dengan X sama dengan. Itu adalah punca. Punca adalah pintasan X. Faktor, kalkulator. Aduh, kalkulator ada elan pula. Okey. Faktorkan 1, negatif 4 dan juga negatif 5. Kamu akan dapat negatif 1 dan juga 5. Pintasan Y dia negatif 5. Graf senyum. Okey. Ini macam mana nak jawab ni? First kali apa saya buat? Saya akan buat bentuk graf dulu. Bentuk graf begini. Settle. Okay, lepas tu saya akan buat pintasan X. Pintasan X negatif 1 dan 5. Okay. Pintasan Y dia adalah negatif 5. Jadi pintasan X ni dekat kosong. Pintasan X ni, Y dia sama dengan kosong. Yang ini pula, Y dia sama dengan negatif 5. Jadi yang ini duduk kat bawah. Duduk kat bawah. Yang ini kat atas. Jadi bentuk dia macam ni cerita dia. Kita akan buat yang kosong dulu. Sini. Jadi pintasan kat bawah. Saya akan buat atas ni. Itu. Jadi kat sini, ini adalah nilai untuk apa? Negatif 1. Sini adalah nilai untuk 5. Okey. Manakala pintasan Y dia duduk dekat X dia kosong. Kalau sini kita tu kosong sebelah ada je. Kita garis. Dapatlah ketentuan kita tutup. Titik ni adalah melibatkan siapa? Negatif 5. Maka siaplah X dan Y. Dia dah siap ni. Sebab yang nilai titik minimum ni optional. Bawah ni dia pilihan. Nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Cuma kena ingat lah macam mana bentuk kat mana, paksi kat mana. Okay. Kita tengok nombor 2 pula. Nilai minimum. Apa dia minta nilai minimum? Nampak? Masa pertama tak buat lagi dah. Nombor 2, soalan minta nilai minimum. Nilai minimum ada 2 keadaan. Yang pertama, kita kena dapatkan paksi simetri dulu, X. Paksi simetri ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, kita guna formula. Formula kita X sama dengan negatif B per 2A. Ini formula. Okay. Formula kita akan dapat negatif B. Ini B, ni A, ni B, ni C. Saya masukkan. Negatif. B adalah negatif 4. A kita 1. Jadi kita akan dapat kat sini 2. X sama dengan 2. Ini bukan nilai minimum. Ini X. Paksi simetri. X sama dengan 2 ni, kita kena masukkan dekat Y. Siapa Y kita? Fx. Jadi Fx iaitu F2. Kenapa? X gantikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 2 kuasa 2 tolak 4 kali 2 tolak 5. Jadi kita akan dapat sini 4 tolak 8 tolak 5. Kita akan dapat negatif 9. Ini baru kita panggil dia nilai
minimum. Ingat formula dia kat sini. Apa formula kamu kena ingat? Paksi simetri formula dia. Okey. Satu lagi kaedah, sama juga. Kena dapatkan paksi simetri juga. Macam mana kita buat? Kita pakai purata punca. Purata punca. Apa punca kita ni? -1 dan 5. Yang kita buat tadi. Jadi kita ambil purata. Purata maksudnya -1 campur dengan 5 bahagi 2. Itu purata. Dan bila kita buat ni, kita akan dapat sama dengan 2. Jadi sama. Kemudian macam biasa, kena masuk dalam ni juga. Jadi nak dapat paksi simetri, dua kaedah. Satu, paksi simetri menggunakan kaedah formula. Satu lagi, faktor macam biasa, ambil dua-dua ni campur bahagi 2. Ambil, kita panggil dia, dapatkan dia punya purata. Purata. Okey. Ni biasanya ada yang dah lupa ni sampai sini kan. Ada yang cikgu dah lupa topik ni. Sebab bab 1 kamu belajar form 4 itu. Okey, lepas tu saya buat ulang kaji satu persatu. Kalau kamu lupa, rujuk semula buku teks tengok. Tengok balik. Jangan pergi tengok satu bab. Pergi je. Tengok jawapan soalan belakang. Soalan pengukuhan ke, soalan formatif ke, saya tak ingat lah nama dia apa, sumatif kot. Buku teks kamu belakang. Try buat semua tu. Tengok jawapan. Okey, jawapan untuk matematik tingkatan 4, kamu boleh download jawapan penuh daripada internet. Type saja. Kamu type saja dekat Google, jawapan buku teks matematik tingkatan 4. Dia akan keluar. Kamu download tengok jawapan ya. Okey. Kita tengok satu lagi soalan nombor 5. Satu lagi soalan kita. Sekejap. Dalam masa sejam, 1 minggu, saya sebenarnya tak sempat nak bantu kamu. Bolehlah sikit-sikit tolong. Jadi kamu kena cuba sendiri. Okey. Kita belum tentu lagi macam mana keadaan kamu tahun depan, macam mana kelas, macam mana. Tapi saya rasa kamu dah vaksin semua, mungkin kehidupan kita akan kembali normal. Okay. Nombor 5A, tentukan koordinat titik minimum. Nampak? Tadi kita buat. Bagi apa? Fx sama dengan x kuasa 2 campur 2x tolak 3. Dia nak apa? Titik minimum. Macam mana buat titik minimum? Kita titik maksudnya dia kena ada X dan kena ada Y. X macam mana? Ada formula. X sama dengan negatif B per 2A. Macam mana Y? Y ni adalah Fx. Dapat X ni masuk. Itu cerita dia kan. Jadi saya akan buat ni dulu. Jadi kat situ X kita sama dengan negatif B per dengan 2A. A kita 1. X sama dengan negatif 1. Masukkan ke dalam Y. Negatif 1 kuasa 2 kurungan jangan lupa. Negatif sentiasa duduk dalam kurungan supaya tidak careless kamu jawab. Ambil kalkulator. 1 tolak 2 tolak 3 kita akan dapat tolak 4. Jadi titik kita adalah negatif 1, negatif 4. Ini kita panggil dia titik minimum. Okey. Nak tulis titik minimum tak apa. Nak 7 markah ni. 7. Okey. B. Apa soalan B pula? Dia minta apa? Soalan B dia minta seterusnya. Lakarkan graf. Nampak tadi? Lakar graf apa? Fx sama dengan x kuasa 2 campur 2x tolak 3. Okey. Bila dia bagi titik ni, kan? Jadi kita boleh skip bab pintasan x. Contoh macam ni kan. Bila nak buat yang ni, contoh nak buat lakaran dia, first kali bentuk. Graf kita senyum. Saya buat senyum. Lepas saya buat senyum, kita ada titik minimum, kita tanda koordinat. Koordinat ni adalah negatif 1, negatif 4. Kalau sini negatif 1, kosong sebelah mana duduk? Nampak? Jadi kosong kita adalah duduk belah sini. Sini kosong, jadi kita garis kosong. Okey, pintasan kita apa? Negatif 3. Jadi saya akan garis kat situ, contoh lebih kurang. Di sini adalah negatif 3. Itu pintasan Y kita. Sebab ini kosong. X kosong, ini negatif 1, kosong.
Okey, pintasan X, pintasan X. Paksi X kat mana? Paksi X kita tengoklah Y dia. Ini -4, -3. Kat mana kosong? Atas lagi. Sini pun tak apa. Garis saja. Paksi X, Fx. Dapat. Kalau kamu nak tekan kalkulator untuk faktor paksi X, boleh. Kan? Boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau kita faktor, kita letak berapa? Tengok contoh. Kita pakai kalkulator je pun. Faktor, kita letak 1, A1, B2, C -3. Dia dapat jawapan yang canggih lah. Canggih. Jawapan dia agak canggih sikit. Jadi sebab tu dia. Betul 1, 2, 3 pula patutlah dapat canggih. -3, 1. Sorry. -3, 1. Boleh letak, tapi kalau dah ada titik minimum, titik 2 ni adalah pilihan. Nak letak boleh, tak letak pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu kita ulang kaji untuk di soalan kelima, topik persamaan kuadratik. Okey, kita tengok lagi. Nombor 6. Tengok markah dia. Dia dah semakin dahsyat. Markah dia dah 10. Tengok nombor 6. Okay. Pak Samad bercadang untuk membina sebuah kebun sayur berbentuk segi empat tepat. Kita lukis. Walaupun gambar Rajari dah lukis dah, sebab kertas ni kertas 2, markah besar-besar. Kertas 2. Boleh kertas 1 pun boleh jadi. Kertas 2 tak, kertas 1 tak boleh. Objektif kamu kan. Okey. 2x tolak 5. Sini panjang dia 12. Sini 4x dia bagi. Sini samalah. 2x tolak 5. Yang bawah ni sama dengan ni. 12 campur 4x. Walaupun dia bagi tu je, kita letak. Ni dia lorek. Macam tu. Bentuk satu ungkapan bagi luas segi 4 ini. Bagi luas segi 4 dalam sebutan X. Luas segi 4. Luas segi 4. Luas segi 4 maksudnya segi 4 lah. Luas segi 4 maksudnya luas sama dengan panjang kali lebar. Yang ni maksudnya 2x tolak 5 darab dengan 12 campur 4x. Nampak? Kembangkan. Jangan tak kembang pula jadi dia. Cerita dia. Yang ni saya akan ambil ni dengan ni. 24x. Ni dengan ni. 8x kuasa 2. Ini dengan ni. Tolak 60. Ni dengan ni. Tolak 20x. Dan kuasa 2 susun dulu. 24x dengan x. 24 tolak 20 tinggal 4x tolak 60. Ini untuk luas. Okey, rasa berapa markah? 1, 2. 2 lah 2. Saya rasa 2 kot. Dia tak bagi. 2 kot. B. Diberi luas kebun sayur tersebut adalah 252. Hitung nilai x. Okey, yang mana satu kebun sayur? Kan? Bercadang untuk membina sebuah kebun sayur bentuk segi 4 tepat. Kita ajar di bawah. Okey. Jadi kebun sayur semua lah. Betul tak? Semua kebun sayur 252. Jadi kita just masukkan untuk B. 8x kuasa 2 campur 4x tolak 60 sama dengan 252. Jadikan dia kuadratik 8x kuasa 2 campur 4x tolak 60 tolak 252 sama dengan kosong. Kuadratik mesti sama dengan kosong. 8x kuasa 2 campur 4x tolak dengan 312. Ambil kalkulator faktor. A kita 8. B kita 4. C kita -312. Jadi kita akan dapat X yang kita terima adalah X sama dengan 6. Sebab satu lagi negatif saya tak tulis lah. Sebab soalan dia apa? Cari nilai, hitung nilai X. X sama dengan 6. 6 apa? Meter. Nampak kan? Ni ambil kalkulator je faktor. Yang negatif tak payah ambil sebab ukuran kita meter. Tapi nak letak boleh. Nak letak boleh tapi jawapan kena highlight yang 6. Okay. Ini benda ni biasanya berapa markah?
Takkan 2 lagi ya, 2. Bolehlah 2 lagi. 4. Main letak je markah suka hati kan. Okey, C. Pak Samad turut bercadang untuk memagari kawasan Belorek dengan pagar dawai bagi mengelakkan penceroboh haiwan liar. Beliau membeli 2 gulung pagar dengan panjang setiap gulung 35 meter. Tentukan sama ada pagar dawai dia beli cukup ataupun tidak. Jadi bila kita dah ada nilai X, kita kena adjust size kita. Nampak? Jadi kat sini dia dah jadi 6. Jadi 12 tolak 5. Sini 7. Sini 12. Jadi sini akan jadi 4 kali 6, 24. Kan? 24 campur 12, 36. Ini 36. Okey, sini 7. Okey. Sekarang kita kena guna Pythagoras theorem untuk tahu berapa panjang ni. Panjang ni kan. Itu Pythagoras theorem kita boleh guna punca kuasa 2, 12 kuasa 2 campur 7 kuasa 2. Boleh pakai kalkulator. $13.89 13.89. Jadi perimeter kita panggil dia pagar kan. Perimeter kawasan Berlorek adalah 13.89 campur 24 campur 7 campur 36. Okey. 13.89 campur 24 campur dengan 7 campur 36 sama dengan 80.89 meter. Okey. Dia Pak Samad ni dia beli 2 gulung. Panjang gulung 35. Jadi dia punya apa? Pagar ada 2 kali 35 sama dengan 70 meter. Ini soalan dia tanya apa? Tentukan sama ada pagar dawai dia beli cukup atau mencukupi untuk memagari kebun tersebut. Jawapan kita tidak mencukupi. Macam tu. Kan? Panjang juga cerita dia. Nak dapat 10 markah bukan senang. Okey. Minggu depan kita boleh bincang satu-satu. Okey. Jadi nanti tengok semula. Soalan kamu tengok semula untuk soalan-soalan ni. Try buat semula kan. Jawapan boleh rujuk pada record nanti saya akan bagi kan. Kamu yang belum subscribe saya, subscribe lah saya punya channel YouTube saya. Sebab semua kelas kamu kelas saya lah, kelas saya direkod, saya letak dekat saya punya youtube.com/c/Azman M besar Muhammad. Ini saya punya YouTube channel. Okey. Kalau saya punya TikTok, TikTok pula tak apa nanti TikTok saya punya Legacy Ilmu. Legacy.ilmu.gombak. Legacy.ilmu.gombak. Kamu boleh cari dekat hashtag ting. Okey. Tapi untuk recording kelas sebab panjang, saya letak kat YouTube, saya tak letak dekat sini. Kecuali kalau saya potong-potong setiap soalan, saya letak sini. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Kan? Yang ambil AMAT besok, yang tak ambil AMAT kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadir kelas hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Sama-sama.